Selamat sejahtera kepada semua yang menonton video ini. Kami daripada Kumpulan 2 akan mempersembahkan sebuah dokumentari pendek bertajuk Prejudis dari Sudut Politik, Pembunuh Senyap Perpaduan Etnik di Malaysia. Apa itu prejudis? Definisi prejudis dari konteks hubungan etnik, ia ditahrif sebagai pandangan negatif mengenai ahli atau kelompok lain yang tersemat dalam hati seseorang atau kelompok etnik tertentu. Ia juga dikenali sebagai suatu prasangka. Pandangan ini tidak berasaskan kepada maklumat yang jelas, tepat ataupun mencukupi. Ia hanya merupakan sebuah pandangan secara pribadi sahaja. Prejudis biasanya tidak diluahkan secara terbuka, tetapi ia sudah berbeza pada zaman ini yang kebanyakannya dikongsi terutama di dalam media sosial. Punca-punca prejudis adalah kesan daripada pengalaman masa lalu seperti dijajah, penganiayaan, perhambaan atau penipuan. Sikap terlalu berhati-hati agar kejadian dahulu tidak berulang lagi telah berakar umbi sejak dahulu lagi. Contoh situasi prejudis dari sudut politik yang sering berlaku di mana-mana sahaja. Ada kalanya diluahkan kepada teman terdekat tetapi sekarang secara terang-terangan. Hal ini turut berlaku kepada sesiapa sahaja terutamanya ahli politik dan rakyat. Sejauh manakah sikap prejudis rakyat terhadap politik di Malaysia? Sejak akhir-akhir ini, suasana hubungan kaum dan agama di negara ini semakin parah kerana timbulnya sikap prejudis di kalangan pemimpin politik dan rakyat berkaitan isu sensitif masyarakat majmuk di Malaysia. Oleh demikian, mana-mana akhbar dan portal yang mengapi-apikan isu perkauman perlu ditutup kerana isu-isu sensitif seperti ini seharusnya tidak dijadikan bahan polemik dan dipolitik. Cabaran media sosial pada politik yang mengapi-apikan semangat perkauman dan kebencian. Hal ini perlu diambil tindakan afirmatif dengan memantau semua media dan portal sosial oleh pihak Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Seperti yang kita tahu, isu hangat yang diprejudiskan oleh rakyat Malaysia pada masa kini, iaitu politik wang. Dan sebagai contoh di mana bila pilihan raya diadakan, dan kita tahu rasuah akan berlaku di mana-mana. Isu COVID-19 juga dipolitikan, disebabkan keadaan politik yang agak meruncing di negara Malaysia dan sesetengah ahli politik memprovoksi pihak lawan dengan memakai sentimen kelemahan pengurusan pandemik pada masa kini, menjadikan rakyat keliru dan akhirnya menimbulkan sikap prejudis terhadap pewujudan virus COVID-19. Dan isu vaksin. Isu vaksin juga dijadikan alat oleh sesetengah ahli politik untuk tujuan provoksi. Ini menjadikan rakyat semakin prejudis terhadap usaha kerajaan dalam membendung penularan virus COVID-19. Menuju kepada sekolah yang menggunakan bahasa Indo dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran PMP di sekolah. Terdapat beberapa jenis sekolah vernakular iaitu Melayu, Cina dan Tamil. Sekolah vernakular Melayu yang pertama sekali ditubuhkan ialah pada tahun 1895 iaitu di Bayan Lepas, Pulau Pinang. Perbezaan pendapat daripada pihak tertentu yang menyinggung sensitiviti rakyat akan menyebabkan rasa prejudis di hati mereka. Kesimpulannya, prejudis merupakan pembunuh senyap dalam hubungan etnik di Malaysia. Prejudis mungkin tidak dapat dilenyapkan dalam minda masyarakat Malaysia.
apatah lagi dalam era politik masa kini. Politik yang agak merincin memaksa rakyat untuk terus menanam rangsangan mereka tanpa kompromi. Perkara ini haruslah diambil peduli oleh pihak berwajib jika hendak mengekalkan kesepaduan yang sudah sedia terbentuk di negara ini. Kepekaan daripada pihak pemimpin amat diperlukan untuk mengingatkan sikap prejudis ini bertukar kepada stereotip dan tanpa penengan yang penuh kemungkinan diskriminasi akan dilakukan oleh sesetengah rakyat. Sebagai penutupnya, mari bersama kita mendengar dan menonton refleksi daripada semua ahli kumpulan berkenaan dengan topik kita hari ini. Kita akur bahawa isu-isu prejudis dan pandangan serong terhadap kumpulan-kumpulan yang lain daripada kita sebenarnya memang telah lama wujud. Ia boleh berlaku dalam mana-mana masyarakat, sama ada yang berbilang kaum dan agama maupun dalam masyarakat satu kaum atau satu agama. Prejudis dan salah tangkapan tidak semestinya berasas kaum atau agama sahaja. Ia juga boleh berlaku kerana perbezaan kelas atau kedudukan ekonomi, perbezaan kedudukan sosial dan pangkat, malah kerana perbezaan taraf pendidikan sekalipun. Dalam hal-hal politik juga tidak terkecuali dan hal ini berlaku kerana perbezaan kefahaman politik. Pelbagai pendekatan digunakan oleh para sarjana untuk memahami gejala ini. Antaranya, pendekatan sejarah yang mengkaji ideologi dan kesan-kesan penjajahan Eropah terhadap politik negara, dan oleh kerana proses penjajahan berjalan cukup lama dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh ideologi penjajahan, telah jauh menyerap ke dalam masyarakat. Tidak hairan mengapa sesetengah tanggapan salah termasuk prejudis terhadap pemerintahan masih lagi meninggalkan kesan sehingga ke hari ini. Pada pandangan saya, salah satu sebabnya adalah kerana sikap manusia yang sentiasa rasa tidak selamat. Oleh itu, memerlukan kumpulan dalamnya sendiri untuk merasa tenteram dan selamat. Dalam arti kata lain, mereka lebih selesa memilih politik yang ditubuhkan melalui kaum sendiri agar kepentingan kaum diperjuangkan, dan beranggapan bahawa pemimpin yang berlainan bangsa tidak mampu menegakkan hak yang bukan sebangsa, dan kadangkala masalah berpunca apabila golongan pelampau daripada pertubuhan tertentu menggunakan isu-isu berkaitan kaum dan agama sambil memberikan pandangan ekstrim sehingga menimbulkan rasa kurang senang kepada kaum lain semata-mata untuk meraih undi. Inilah yang menjadi antara sebab penting bagaimana prejudis boleh wujud kerana kesediaan kita untuk meletakkan label-label tertentu kepada pemimpin di luar daripada kumpulan dalam kita. Kebanyakan pakar akur bahawa sikap prejudis memang kuat dipengaruhi oleh sebab-sebab sejarah dan sosial. Tetapi, apa yang kurang jelas adalah bagaimanakah gejala ini boleh berterusan sehingga hari ini walaupun punca-punca sejarah dan sosial itu sudah pun diatasi. Sikap prejudis terhadap politik mungkin tidak dapat dihapuskan sama sekali. Tetapi, jika kita tetap terus bersikap bijak dan berhemah, kita boleh membuat kemajuan yang baik dalam memastikan gejala ini bukan sahaja terkawal, malah kesan-kesan buruknya ke atas masyarakat dan politik dapat terus dikurangkan. Dengan menggalakkan interaksi dan kerjasama membina yang telah menyumbang kepada lunturnya tanggapan negatif terhadap satu sama lain. Sekian. Salam sejahtera kepada semua yang menonton video ini. Berdasarkan kepada dokumentari yang dipaparkan sebentar tadi, saya ingin memberikan sedikit refleksi
Dari sudut pandang saya, secara pribadi, mengenai tajuk prejudis dari sudut politik merupakan pembunuh senyap terhadap perpaduan etnik di Malaysia. Seperti yang kita sedia maklum, iklim politik di Malaysia pada saat ini agak meruncing dan sungguh mencabar. Ia bukan sahaja menjadi cabaran kepada pihak pemimpin, tetapi juga melibatkan seluruh golongan rakyat. Dan semestinya mempunyai impak yang besar kepada kesepaduan di antara kaum majmuk di dalam negara ini. Kesan daripada percaturan politik ini melahirkan sikap prejudis yang semakin menebal di kalangan rakyat itu sendiri. Prejudis mungkin tidak dapat dilenyapkan daripada fikiran dan hati masyarakat, sehingga mereka melihat sesuatu perubahan positif yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok yang mereka rasakan tidak benar sebelum ini. Prejudis menimbulkan banyak kebingungan di hati rakyat untuk memilih keputusan yang betul ataupun salah. Apabila sikap prejudis ini tidak dapat dikawal, ia mungkin akan bertukar menjadi stereotip dan lebih teruk lagi jika ia mengarah kepada diskriminasi. Dan pastinya, diskriminasi akan lebih memecah belahkan semua kaum dan etnik yang berada dalam bumbung yang sama dalam negara ini. Seperti yang kami lalui di dalam menyiapkan video dokumentari ini, toleransi dan sikap memahami amat penting untuk mengelakkan prejudis. Prejudis melibatkan idea-idea yang diberikan oleh setiap anggota kumpulan dan juga kerjasama masing-masing. Tetapi syukur, kerana adanya persefahaman dan toleransi, ia menghasilkan suatu dokumentari yang agak memberasakan. Bayangkan, sebuah kelompok yang kecil dengan projek yang kecil juga boleh menimbulkan prejudis. Apatah lagi sebuah negara yang besar yang mempunyai bangsa dan agama yang berbilang, politik dan ideologi tersendiri, serta cara fikir yang berbagai. Mustahil jika ianya tidak mempunyai sedikit sikap prejudis terhadap sesuatu perkara. Walaupun demikian, setiap rakyat harus tahu bagaimana mengekang dan mengawal diri daripada terus menjadi permainan perasaan prejudis ini. Ini bukan sahaja boleh menimbulkan masalah kepada kita pada zaman ini, tetapi ia boleh diteruskan oleh generasi yang akan datang. Dan pastinya, ini sesuatu yang tidak bermanfaat untuk diamalkan. Kepada pemimpin politik pula, mereka harus menghentikan provokasi yang menggunakan sentimen perkauman, agama, dan isu sensitif yang boleh menebalkan sikap prejudis di kalangan rakyat. Pihak pemimpin harus bijak untuk mengendalikan suatu perkara agar ianya tidak menjadi bahan untuk diprejudiskan oleh rakyat. Kita harus bersama-sama menggembleng tenaga untuk menjadikan negara kita sentiasa aman damai, bersatu padu, dan kuat dalam menghadapi segala cabaran. Bak kata pepatah, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Bersama kita membendung sikap prejudis. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sekian. Hai, saya Erna dari Kumpulan 2. Sepanjang proses menyiapkan projek video kerja kumpulan ini, saya menyadari bahawa sikap toleransi dan kerjasama sesama ahli sangat penting dalam melancarkan sebuah projek itu. Pada masa yang sama, saya lebih memahami dan mengenali rakan saya seperti Melinda selaku ketua kumpulan kami, Melissa, Vavani dan Cornelia tanpa sikap prejudis. Seharusnya kita perlu ada reformasi dari segi kejuruteraan sosial dan kemakmuran bersama kerana ianya penting. Tanpa kemakmuran maka tiada keharmonian. Manakala harmoni tidak akan dapat dicapai jika tiada kefahaman dan tidak ada sikap tolak ansur. Dalam melihara adab dan kebudayaan setiap kaum, konsep asimilasi perlu dipraktikkan. Maknanya, kita perlu jadikan bahasa dan budaya Malaysia mempunyai nilai komersial di pesada dunia.
Keadaan ini dapat dilihat dari bukti filem bahasa Melayu yang boleh diterima ramai. Maknanya, sebuah bangsa atau budaya boleh jadi kuat sekiranya disokong oleh semua masyarakat tanpa mengira bangsa dan agama. Tetapi, jika berpecah, berkeras dan semakin membenci antara satu sama yang lain, maka golongan yang kaya akan hancur dan yang golongan miskin akan memberontak. Oleh yang demikian, sentimen perkauman dan agama tidak boleh digunakan lagi dalam politik negara kerana boleh menjejaskan integriti dan perpecahan kaum serta rakyat tidak ada kebanggaan sebagai rakyat Malaysia. Jadi, marilah kita bersama-sama menyokong seruan kerajaan dalam kempen Uninstall Hatred dan Reboot Malaysia. Dengan ini, bersama-sama kita buang kebencian, dalam bahasa lainnya, uninstall hatred dan kemudian uninstall prejudice yang lain dan masukkan nilai-nilai murni di negara bangsa kita. Semua rakyat beserta pemimpin bertanggungjawab untuk selesaikan masalah dengan bersatu padu, manakala pemimpin harus melaksanakan tanggungjawab dan membuat keputusan dengan betul, melaksanakannya dan membawa negara ini ke arah kejayaan lebih harmoni dan mendapat kemakmuran bersama. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera. Prejudice, ia adalah sebuah terma yang begitu luas pengertiannya, terpulang kepada terjemahan individu tertentu mengenainya. Namun, prejudis sering dikaitkan atau menjurus kepada sudut negatif yang mencerminkan tahap pemikiran seseorang terhadap keterbukaannya menerima sesuatu ideologi atau hal asas. Sekalipun sikap prejudis tidak semestinya menyentuh hal negatif sahaja, namun sebaiknya ia perlu digunakan secara berhemah. Tidak salah bersikap prejudis kerana ia sudah menjadi lumrah untuk setiap manusia memiliki perasaan sebegitu. Bagaimanapun, sikap prejudis harus diamalkan secara bertempat, bukannya membabi buta hanya kerana pemikiran yang sempit atau dipengaruhi pendapat orang lain. Setiap orang berhak untuk rasa prejudis, apalagi jika ia membabitkan aspek keselamatan diri maupun perlindungan peribadi. Namun begitu, sikap prejudis yang ekstrim dan berlandaskan amarah, dendam serta tanggapan tidak munasabah mampu memakan diri sendiri. Bahkan, ia mampu memudaratkan keharmonian perhubungan antara sesama individu. Jika di dalam secara terperinci, sifat prejudis ini dipupuk daripada pelbagai faktor, baik corak didikan dari rumah, ideologi sempit, bahkan tahap pemikiran yang terlampau pentingkan diri. Tidak disangkal, ramai individu yang sering merasakan diri serta corak pemikiran mereka saja betul dan orang lain harus ikut terunjuk mereka. Bila berdepan ancaman, mulalah terbit rasa prejudis. Itu kerana mereka tidak mahu beralah. Disebabkan terbiasa dengan pembawaan sikap begitu, maka ia semakin melarat dalam diri sehingga mencapai tahap ekstrim dan tidak masuk akal. Contoh jelas yang kita boleh kaitkan sekarang adalah isu penerimaan vaksin COVID-19 sekarang. Bukan sahaja di Malaysia, namun di seluruh dunia terdapat golongan penentang vaksin. Kerana apa? Kerana sikap prejudis itulah yang tidak mau langsung ambil vaksin satu hal, namun paling menyedihkan golongan prejudis terhadap keberkesanan vaksin kerana terpengaruh dengan dakwaan atau ideologi orang lain. Disogok pula dengan maklumat keburukan vaksin atau info palsu, mereka terus ragu-ragu dan takut-takut mengambil vaksin. Inilah yang dimaksudkan dengan prejudis tidak bertempat dan memudaratkan. Bayangkan, keputusan menolak vaksin itu adalah puncak utama seseorang bertemu ajal disebabkan COVID-19 ini. Menyesal pun tidak berguna. Begitu besarnya impak sikap prejudis sehingga mampu mencabut nyawa. Ya, ajal maut di tangan Maha Pencipta.
Bagaimanapun, penghasilan vaksin terang-terang adalah sebagai penawar terbaik yang selamat untuk menangani jangkitan COVID-19 ini. Dan ia pun memang terbukti dengan kes sembuh daripada virus itu kerana keberkesanan vaksin dalam badan kita. Sikap prejudis ini tidak dinafikan terus wujud dalam setiap manusia. Ia adalah kata hati yang asas dan pasti akan tercetus bila-bila masa. Justru, sukar untuk menyatakan apa sebenarnya penawar untuk mengikis rasa prejudis. Ada masa, rasa prejudislah sebenarnya mampu menyelamatkan kita daripada sebarang bahaya. Langkah terbaik dalam mengawalnya adalah dengan menukar corak pemikiran kepada berhati-hati. Sebelum melontarkan buah fikiran, membuat kesimpulan sendiri, atau ambil keputusan, nilai dulu setiap aspek tanpa dipengaruhi rasa prejudis tidak bertempat. Terima kasih. Selamat sejahtera, saya Pawani dari kumpulan 2 ingin membentangkan tentang prejudis. Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai pelbagai kaum iaitu Melayu, Cina, India, kaum orang asli dan sebagainya. Dalam masyarakat yang majmuk dari segi etnik ini, Malaysia mempunyai hubungan perkauman yang agak stabil sekiranya berbanding dengan negara-negara yang lain yang selalu mengalami perang saudara yang melibatkan kumpulan kaum yang berbeza. Pembentukan masyarakat yang terdiri dari berbagai kaum di Malaysia telah wujud pada zaman Kesultanan Melaka dan kemudian pada zaman penjajahan. Ialah diperkukuhkan lagi oleh kolonial untuk mencapai kepentingan mereka. Penjajah British telah membentuk masyarakat plural yang berasaskan sektor ekonomi. Contohnya, Melayu digalakkan terlibat dalam pertanian, Cina terlibat dalam perniagaan, manakala India terlibat dalam perdagangan. Sentimen pergaulan yang kuat antara kaum wujud pada zaman kolonial kerana interaksi antara kaum adalah amal terhad. Setelah mencapai kemerdekaan, kumpulan kaum yang berbeza yang mempunyai bahasa yang muda, budaya dan latar belakang yang berbeza berhidup secara harmoni untuk bersama-sama membangunkan negara Malaysia. Ini menunjukkan bahawa wujudnya hubungan salinan pergantungan antara kumpulan kaum, misalnya persepakatan dalam parti politik, kerjasama dalam pengurusan karbonat, bidang akademi dan pembangunan negara. Dasar-dasar kerajaan tidak boleh berjaya tanpa wujudnya hubungan sosial yang positif antara kaum. Walau bagaimanapun, masih terdapat unsur-unsur negatif yang berpotensi meregangkan hubungan antara kaum seperti ketidakseimbangan penggagihan ekonomi, konflik dalam ideologi politik, prasangka kaum dan sebagainya. Kita akui bahawa isu-isu perkauman, prejudis dan pandangan seorang terhadap kumpulan-kumpulan yang lain daripada kita sebenarnya memang telah lama wujud. Ia boleh berlaku dalam mana-mana masyarakat, sama ada yang berbilang kaum dan agama ataupun masyarakat satu kaum atau satu agama. Prejudis dan salah tangkapan tidak semestinya berasaskan kaum atau agama sahaja. Ia juga boleh berlaku kerana perbezaan kelas atau kedudukan ekonomi, perbezaan kedudukan sosial dan pangkat, malah kerana perbezaan taraf pendidikan sekalipun. Banyak kajian telah pun dijalankan mengenai gejala prejudis dan diskriminasi kaum antara agama, lebih-lebih lagi di Amerika dan Eropah. Kedua-dua benua ini mempunyai pengalaman sejarah yang lama dalam soal seperti perhambaan, penganiayaan, penindasan terhadap golongan majoriti, malah juga kebencian dan pembunuhan beramai-ramai atas dasar perbezaan warna kulit dan kepercayaan. Dalam keranda pemikiran kita, setengah orang yang akan mempunyai ciri-ciri tertentu diletakkan di dalam kumpulan dalam in-group, ada pula diletakkan dalam kumpulan luar. Salah satu sebabnya adalah kerana sikap manusia yang sentiasa rasa tidak selamat dan oleh itu memerlukan kumpulan dalamnya sendiri untuk berasa tenteram.
Ini yang menjadi antara sebab penting bagaimana prejudis boleh wujud kerana kesediaan kita untuk meletakkan label-label tertentu kepada orang lain di luar daripada kumpulan dalam kaum kita. Kita sebagai rakyat Malaysia perlu bermenteras tentang prejudis ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih kerana menonton.